نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن يحفظه عن محارم الله Tuan-tuan yang mulia, setiap orang menginginkan kejayaan dan setiap orang inginkan kemanfaatan dan semua orang ingin menyelamatkan dirinya, menghindarkan dirinya daripada kerugian. Sehingga binatang-binatang pun mereka berusaha untuk menghindari daripada kerugian dan mereka berusaha untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan. Binatang pun mereka mengusahakan untuk menghindari daripada kerugian dan mendapatkan kebaikan. Binatang mereka akan naik ke bukit-bukit yang ada kehijauan, yang ada tumbuh-tumbuhan. Mereka pun mempunyai akal di manakah untuk dapatkan kebaikan, di manakah untuk mengelakkan daripada kerugian. Jadi saya telah beritahu bahawa setiap orang ingin menyelamatkan diri daripada menghindarkan diri daripada kerugian dan mencari kemanfaatan. Tetapi umat tidak tahu bahawa apakah asbab untuk menghindarkan diri daripada kerugian dan mendapatkan keselamatan. Manusia tidak tahu apakah asbab untuk menghindarkan diri daripada kerugian dan mendapatkan keselamatan. Allah Ta'ala telah ceritakan dalam Al-Quran 4 asbab untuk menghindarkan diri daripada kerugian, dan Allah Ta'ala menceritakan ini dengan bersumpah dengan zaman. Kebanyakan manusia mereka memahami bahawa asbab keselamatan ialah hanya dua, iaitu iman dan amal soleh. Kebanyakan manusia memahami bahawa ini dua ini sahaja asbab untuk keselamatan daripada kerugian, dan mereka melaungkan suara ini bahawa usahalah atas iman dan amal salih, usahalah atas iman dan amal salih. Padahal iman dan amal salih sebagaimana syarat untuk keselamatan, begitu juga tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kedua-dua ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Dua-dua ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Seolah-olah asbab keselamatan itu bukan dua. Bukan hanya sekadar iman dan amal salihah, bahkan asbab keselamatan ada 4. Asbab keselamatan ada berapa? Ada 4. Iman, amal salihah, dan kamu sendiri mengusahakan ke atas iman dan amal salih kamu, dan kamu menasihatkan orang lain untuk mengusahakan ke atas iman dan amal salihah. Jadi ulama telah menulis bahawa asbab keselamatan bukan 2, bahkan 4. Tawasau bil haq ialah mengusahakan supaya orang lain datang kepada iman. Tawasau bis sabr ialah mengusahakan orang lain untuk datang kepada beramal. Jadi ada ulama mengatakan bahawa tawasau bil haq ialah kita menyuruh kepada kebaikan, dan tawasau bis sabr ialah mencegah daripada kemungkaran. Tawasau bis sabr ialah mencegah daripada kemungkaran. Ini ditulis oleh ulama. Jadi tawasau bil haq wa tawasau bil haq iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kedua-dua kerja ini
adalah juga merupakan syarat untuk mendapatkan keselamatan sebagaimana iman dan amal. Dua-dua perkara ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan keselamatan daripada kerugian. Oleh kerana itu, ini adalah satu perkara yang sangat pasti dan saya sangat yakin bahawa tanpa dakwah ilallah, umat tidak akan mendapat keselamatan. Tanpa dakwah ilallah, umat tidak akan mendapat keselamatan. Ini satu perkara yang pasti dan yakin bahawa tanpa dakwah ilallah, umat tidak akan dapat keselamatan. Sebenarnya hari ini kita telah menjadikan kerja ini sebagai satu kerja yang sunat. Kita memahami bahawa kerja ini adalah kerja yang sunat. Semua kita telah fikir sebegini, bahawa ini adalah satu kerja sunat. Kalau kamu buat dapat pahala, tak buat tak ada masalah, tak ada dosa apa. Kamu enggak akan berdosa. Yang sebenarnya adalah dakwah. Yang sebenarnya adalah dakwah. Itu yang caranya, itu caranya, apa cara kamu nak buat, kamu buatlah. Itu yang kita fikir hari ini. Cuba dengar betul-betul apa yang saya bagi tahu. Asal dakwah dan cara untuk buat dakwah. Cara buat dakwah, kita buat ikut suasana, ikut perubahan zaman. Ini yang kita fikir hari ini. Contohnya saya bagi tahu. Contohnya kita kata lapangkan masa 3 hari setiap bulan. Buat 2 jaulah setiap minggu. Dan setiap hari kamu lapangkan sedikit masa kamu untuk kerja ini. Begitu juga buat mesyuarat dan buat khususi. Jadi semua ini adalah cara. Semua ini adalah cara. Ini adalah cara. Jadi semua ini adalah cara dakwah. Yang sebenarnya ialah maksud. Yang sebenarnya ialah maksud. Tadi yang saya ceritakan itu adalah cara. Yang sebenarnya maksud utama ialah dakwah. Itu tadi yang saya sebutkan, itu adalah cara dakwah. Sebagaimana solat adalah maksud. Solat adalah maksud dan caranya ialah berubah akan mengikut keadaan. Ada orang sakit, maka dia akan tunaikan solat sambil duduk. Tetapi dia tidak boleh tinggalkan solat. Caranya akan berubah kerana perubahan keadaan. Jadi sekarang ini kamu sedang menghadapi musuh, maka cara kamu menunaikan solat akan berbeza dengan cara solat yang lain. Di situ dia akan tunaikan solat khauf. Seorang itu sakit sangat, dia tidak boleh duduk, maka dia kena tunaikan salat sambil baring. Sambil baring. Cara akan berubah, tetapi salat tidak akan ditinggalkan. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa dakwah adalah asal. Dakwah adalah merupakan asal. Tanpa dakwah, seorang itu tidak akan dapat keselamatan. Ini perkara yang pasti. Dakwah adalah asal, dan tanpa dakwah ini kita tidak akan dapat keselamatan. Kerana Allah Ta'ala telah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, bersumpah dengan masa dan mengatakan bahawa semua manusia berada dalam kerugian. Hanya yang akan dapat keselamatan ialah orang yang akan buat 4 perkara ini. Dia beriman, beramal soleh, dia sendiri beriman dan beramal soleh, dan dia mengusahakan supaya semua orang lain beriman dan beramal soleh. Kerana Al-Quran telah bagi tahu dengan jelas kepada kita, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina anusu. Apabila Allah Ta'ala datangkan azab kepada orang yang ingkar, maka hanya orang yang menjalankan kerja dakwah. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhuna 'anis su. Apabila Allah Ta'ala datangkan azab kepada orang yang ingkar, maka hanya orang yang mencegah orang lain daripada kemungkaran akan mendapat keselamatan. Anjayna alladhina yanhuna 'anis su. Orang yang mencegah orang lain daripada kemungkaran, pada masa itu kami akan memberi keselamatan kepada mereka. Orang yang mencegah orang lain daripada kemungkaran, maka kami akan menyelamatkan mereka ketika kami mendatangkan azab kepada orang yang ingkar. Oleh kerana itu, dalam hadis telah diberitahu dengan jelas bahawa sekiranya umat ini mereka meninggalkan dakwah ilallah, sekiranya umat ini meninggalkan dakwah ilallah, maka
sama ada secara istimai ataupun secara infiradi. Sama ada secara istimai ataupun secara infiradi. Maka dua musibah yang besar akan datang kepada umat. Dua musibah yang besar akan datang kepada umat. Musibah yang pertama ialah umat akan diharamkan daripada penerimaan doa. Umat akan terjauh daripada penerimaan doa. Doa umat ini tidak akan diterima oleh Allah. Mereka akan dijauhkan daripada penerimaan doa. Yang musibah yang kedua ialah umat akan diharamkan daripada keberkatan wahyu. Umat akan diharamkan daripada keberkatan wahyu. Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis di atas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia mengatakan, wahai Ummu Aiman, kamu nampak kenapa begitu bersedih sekali di atas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu tahu tak kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, aku bukan menangis di atas pemergian Rasulullah. Aku bukan menangis di atas pemergian Rasulullah. Tetapi aku menangis kerana umat telah terjauh, terharam daripada keberkatan wahyu. Wahyu telah terputus. Sebab itulah aku menangis. Iaitu umat telah iaitu bagi mereka terjauhnya umat ini daripada keberkatan wahyu itu merupakan musibah yang lebih besar daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membawa pulang keberkatan tersebut ke akhirat. Bahkan Rasulullah telah meninggalkan amal kepada umat ini. Sekiranya umat ini membuat amal tersebut, maka keberkatan wahyu yang terputus dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi keberkatan wahyu itu akan kekal dengan amal dakwah ila Allah. Keberkatan wahyu itu akan kekal kepada umat ini dengan dakwah ila Allah. Keberkatan wahyu yang terputus kerana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan kekalkan keberkatan wahyu tersebut apabila umat ini buat kerja dakwah. Sebab itulah dalam hadis mengatakan bahawa sekiranya umat ini meninggalkan dakwah ila Allah, maka umat ini akan terjauh daripada keberkatan wahyu. Dan kedua ialah umat ini akan terjauh daripada penerimaan doa. Mereka akan fikir bahawa sekiranya doa kami tidak diterima, maka ini waliullah, orang-orang yang saleh, maka ini adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik, mereka tidak melakukan dosa. Mereka sibukkan diri mereka dengan amal-amal yang meredakan Allah. Mereka ini adalah ruh-ruh. Mereka ini adalah orang-orang yang baik. Mari kita minta mereka doakan. Minta mereka doakan untuk kita. Dalam hadis bagi tahu bahawa doa orang-orang yang baik pun tidak akan diterima oleh Allah. Cuba baca betul-betul dalam kitab Fadail. Riwayat ini kita kena baca betul-betul dalam hadis-hadis. Tetapi kita baca tetapi kita tidak faham. Kita tidak faham bahawa ini kelebihan tentang dakwah ila Allah ini, iaitu amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Inilah sebenarnya dakwah. Inilah sebenarnya dakwah. Dan yang sebenarnya hari ini, pada zaman ini, kita telah mula nak buat cara baru untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar ini telah kita jadikan satu cara yang baru, yang mana di dalamnya orang beriman mereka sendiri tidak melakukan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Faham betul-betul apa yang saya beritahu ni? Faham betul-betul tuan? Jangan tidur, masya-Allah. Jadi kita telah mulakan cara baru sekarang ini, sehingga cara kita buat amar ma'ruf nahi 'anil munkar yang sepatutnya yang telah ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum, tetapi cara tersebut telah ditenggelamkan kerana cara-cara kemodenan yang kita wujudkan. Cara sahabat radhiyallahu anhu telah dilupakan
kerana kita telah mengedepankan cara-cara moden. Hari ini orang mengatakan bahawa untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, kita tidak perlu lagi pergi kepada mereka, ataupun kita tidak perlu lagi berusaha ke atas mereka. Tidak, dalam akhbar banyak sekali ada benda-benda, ada gambar-gambar yang maksiat, ada berita-berita maksiat, ada tulisan-tulisan maksiat. Maka dalam itu ditulis sedikit satu sudut yang menceritakan tentang amar bil ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Kita kata dia belanjakan sedikit untuk tulis dalam akhbar, belanjakan sedikit wang untuk tulis dalam akhbar, dengan menganggap bahawa kita tulis sedikit amar bil ma'ruf nahi al munkar dan akhbar ini, supaya orang yang baca-baca kemaksiatan ini mereka juga baca tentang amar bil ma'ruf nahi al munkar. Cuba faham betul-betul apa yang saya bagi tahu ni tuan-tuan. Orang yang baca akhbar, koran, Indonesia panggil koran. Orang yang baca akhbar mungkin bersama dengan itu dia akan baca juga tulisan ini. Apakah itu kebaikan, apakah itu kemungkaran, supaya mereka akan menjauhkan diri mereka daripada kemungkaran dan mengamalkan kebaikan. Tuan-tuan mulia, amar bil ma'ruf nahi anil munkar maksudnya ialah setiap orang Islam, mereka dengan diri mereka sendiri mereka digunakan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dirinya tu sendiri digunakan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yang ulang lagi, orang Islam, diri mereka itu sendiri digunakan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Saya telah baca daripada tulisan Hazrat Tahnwi rahmatullah alaih bahawa dia mengatakan bahawa seseorang yang ingin supaya kebaikan wujud dalam diri dia, maka dia kena pujuk orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan orang yang ingin mencegah dirinya daripada suatu kemungkaran, maka dia kena mencegah kemungkaran itu daripada orang lain. Ini ya yang sebenarnya dikatakan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Pada zaman ini dakwah kita telah gantikan, yang sepatutnya kita pergi sendiri, tapi kita telah gantikan dengan alat-alat, mesin-mesin, perantaraan. Kita mengatakan bahawa ini kita nak mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran dengan menggunakan alat-alat ini. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Tuan-tuan mulia, kita telah tinggalkan kerja untuk bergerak sendiri pergi mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Tuan-tuan mulia, untuk umat ini menjadi khairul ummah, dakwah adalah syarat. Untuk umat ini menjadi afdalul ummah, bilakah dia akan menjadi khairul ummah? Sekiranya dia sendiri pergi dakwah manusia. Sekiranya dia sendiri bergerak pergi dakwah manusia. Sekiranya dia dari segi diri dia, dari segi infiradi amal dia buat sangat baik. Infiradi amal persendirian dia dari segi iman dia macam mana hebat sekalipun. Tetapi jika dia tidak bergerak untuk pergi mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, maka orang ini tidak akan diberi gelaran sebagai khairul ummah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi khairul ummah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi khairul ummah. Kerana kuntum khairul ummatin, syarat untuk jadi khairul ummah ini, bilakah kamu akan jadi khairul ummah? Sekiranya kamu sendiri bergerak untuk mengajak manusia daripada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Berapa banyak golongan umat hari ini yang mana kalau kamu melalui apa-apa perantaraan mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran, kalau kamu buat begitu, maka berapa banyak golongan umat yang mana tidak melihat pun kepada tulisan kamu. Mereka begitu sekali terperangkap dalam kelalaian dan dalam kejahilan, yang mana selagi mana kamu tidak pergi sendiri kepada lembah-lembah mereka, maka kamu tidak akan dapat keluarkan mereka daripada kemaksiatan dan daripada kejahilan. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar ini adalah kerja yang kita buat dengan diri kita sendiri. Sebagaimana tunaikan salat, hendaklah ditunaikan sebagaimana salat ialah satu ibadat yang perlu kita gunakan seluruh anggota badan kita.
Begitulah juga dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Sebagaimana salat itu adalah nama bagi ibadat yang kita sendiri kena buat ibadat tersebut. Begitulah juga dakwah ini adalah satu amal yang mana kita kena gunakan diri kita sendiri untuk amalan tersebut. Amalan dakwah ini. Perkara ini kita kena renungkan betul-betul tuan-tuan, bahawa orang Islam untuk orang Islam yang lain, berapa banyakkah mereka telah gunakan diri mereka untuk orang Islam yang lain. Kita kena renung perkara. Hanya menulis tentang kemungkaran dan menulis tentang kebaikan, ini kata orang, demi Allah tidak cukup. Demi Allah tidak cukup untuk umat yang mana mereka tidak ada minat, tidak ada minat langsung untuk membaca perkara kebaikan. Orang yang tidur, dia tidak akan mungkin terjaga daripada tidur dia melalui tulisan-tulisan. Bahkan orang yang bergerak baru boleh mengejutkan mereka untuk bangun daripada tidur mereka. Di zaman kerasulan, kerja amar bil ma'ruf nahi anil munkar ini adalah suatu kerja yang dibuat oleh diri sendiri, oleh sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah dibagi tahu dakwah ini adalah untuk diri dai itu sendiri. Dakwah adalah untuk diri dai itu sendiri. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai nabiku, sama ada kamu memperingati mereka ataupun tidak memperingati mereka, mereka tidak akan beriman, tetapi kamu tetap akan dapat faedah. Allah Ta'ala tidak bagi tahu sawa'un 'alaika, dengan dakwah kamu ini kamu pun tidak akan dapat faedah, mereka pun tidak akan dapat faedah. Mereka tidak dapat faedah kerana mereka tidak dengar perkataan kamu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu sawa'un 'alaihim, tidak akan beri faedah kepada orang yang tidak beriman, tetapi dakwah untuk dai itu sendiri dalam setiap keadaan akan memberi manfaat kepada mereka. Sekiranya kamu sendiri bergerak untuk mengajak kepada kebaikan, maka kesempurnaan kebaikan akan wujud dalam diri dai itu sendiri. Kerana dakwah adalah untuk diri dai itu sendiri. Dakwah adalah untuk diri dai itu sendiri. Bila kamu mendakwahkan tentang ma'rufat, tentang kebaikan, maka kesempurnaan kebaikan akan wujud dalam diri kamu. Sekiranya kamu mencegah kemungkaran, maka akan terbentuknya keupayaan untuk meninggalkan kemungkaran, dan perasaan benci kepada kemungkaran akan wujud dalam diri kamu. Sebab itulah kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, jika kamu ingin mewujudkan sesuatu perkara dalam diri kamu dengan hakikatnya, maka hendaklah kamu dakwahkan perkara tersebut. Dan perkara kemungkaran yang kamu ingin hilangkan daripada diri kamu secara hakikatnya, maka kamu kena cegah orang daripada kemungkaran tersebut. Sebab itulah dikatakan dakwah untuk dai itu adalah terkiz. Adalah untuk terkiz. Terkiz ni apa maksudnya? Iaitu mengukuhkan, untuk mengukuhkan hati. Dakwah untuk dai itu adalah terkiz. Untuk dai itu sendiri adalah terkiz. Dan untuk orang lain, dakwah adalah merupakan tazkir. Untuk dai itu sendiri untuk dai itu dipanggil sebagai terkiz, untuk mengukuhkan dalam hati dirinya, dan untuk lain dipanggil tazkir, iaitu memperingatkan orang lain tentang kebaikan atau mencegah daripada kemungkaran. Sebab itulah, selagi mana kamu tidak menggunakan diri kamu sendiri untuk perkara ini, selagi mana kamu tidak menggunakan diri kamu sendiri untuk dakwah ila Allah, maka selagi itu kamu tidak akan ada mujahadah. Tidak akan ada mujahadah. Maulana kata, dengar betul-betul apa saya beritahu. Jangan tidur tuan-tuan. Yang jangan tidur ni saya tambah. Di zaman ini untuk menyampaikan agama, orang Islam mereka telah abaikan penggunaan diri mereka itu sendiri. Apa saya beritahu ni tuan-tuan kena dengar betul-betul. Ini Maulana beritahu, bukan saya reka-reka. Dengar betul-betul apa saya beritahu. Kadang kita tengok ada tempat yang kadang-kadang sejuk, kadang panas. Kadang kita berhutang, maka dia terpaksa keluar dalam keadaan berhutang. Kadang panas, dia terpaksa keluar dalam keadaan panas. Kadang sejuk, dingin, dia terpaksa keluar dalam keadaan kedinginan. Nak pergi mana? Saya nak bawa orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Tuan-tuan boleh, selagi mana orang Islam dia tidak gunakan dirinya
sendiri untuk dakwah ila Allah, maka selagi itulah dia tidak dipanggil sebagai da'i. Dengar betul-betul apa saya bagi tahu. Selagi mana orang Islam berzati khud, itu secara dirinya sendiri, tubuh badannya tidak digunakan untuk dakwah ila Allah, maka selagi itulah orang Islam tidak dipanggil sebagai mujahid, dan dia tidak akan buat amalan mujahadah. Kerana orang Islam, apa sahaja alatan yang dia gunakan tanpa dia menggunakan tubuh badan dia, apa sahaja alatan yang digunakan untuk menyebarkan agama, maka sesungguhnya alat dan perantaraan itu tidak akan boleh jadi mujahid. Tidak boleh jadi mujahid. Faham tak tuan-tuan apa saya bagi tahu ni? Alat dan perantaraan itu tidak boleh jadi mujahid. Kerana mujahadah ini adalah sifat manusia. Malaikat pun dia bukan mujahid. Malaikat sendiri pun bukan mujahid. Malaikat pun bukan mujahid. Malaikat pun bukan mujahid. Mujahid hanyalah sifat bagi manusia. Mujahadah ini hanyalah sifat manusia. Mujahadah hanyalah sifat manusia. Selain daripada manusia, tidak ada apa-apa makhluk pun yang boleh jadi mujahid. Tidak ada yang apa-apa makhluk pun boleh jadi mujahid. Selain daripada manusia, tidak ada apa-apa makhluk pun boleh jadi mujahid. Daripada sini kita dapat ketahui bahawa dakwah ialah kita bergerak dengan diri kita sendiri untuk bagi dakwah. Itulah yang sebenar-benarnya dakwah. Itulah sebenar-benarnya dakwah. Di zaman Rasulullah Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, mereka hanya nampak dakwah ini ialah kena bergerak sendiri pergi bagi dakwah. Tetapi pada zaman ini, sebanyak mana alat dan perantaraan yang digunakan, kemodenan yang digunakan, manusia mula merasakan bahawa alatan-alatan ini adalah untuk menggantikan pergerakan keluar jalan Allah. Ini adalah satu kesesatan yang nyata kepada umat ini, yang menyebabkan umat ini mereka telah habiskan perbuatan untuk mengorbankan diri dan harta untuk agama Allah Subhanahu. Cuba kita renung betul-betul. Di zaman kerasulan Nabi, bagaimanakah cara mereka menjalankan dakwah ila Allah? Di zaman kerasulan Nabi, bagaimanakah mereka menjalankan kerja dakwah? Bila kita renung, maka kita akan dapati bahawa tidak ada cara lain yang mereka gunakan melainkan dengan keluar ke jalan Allah. Hanya dua sebab, hanya dua perantaraan yang kita jumpa di zaman kerasulan dan zaman Khulafaur Rasyidin. Hanya dua perkara. Satu ialah dengan duduk bersama dengan ulama, dengan pemerhatian ulama, dan yang kedua ialah bergerak keluar jalan Allah. Pertama, duduk dengan ulama, yang kedua keluar jalan Allah. Jadi apa yang kamu dengar daripada ulama, kamu belajar daripada ulama, kamu bawa secara amali pergi kepada umat. Ali radhiyallahu anhu pergi ke Iraq. Orang Iraq bagi tahu, kamu bagi tahu kepada kami cara berwuduk. Maka Ali radhiyallahu anhu duduk di atas tempat yang tinggi dan kumpulkan semua orang Iraq. Tanya, kenapa kamu duduk sini? Kenapa? Kami duduk untuk melihat cara wuduk Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu tidak memberi bayan tentang wuduk, tetapi Ali radhiyallahu taala anhu telah berwuduk di hadapan semua orang Iraq. Kemudian Ali radhiyallahu anhu telah balik ke Madinah. Bukan Ali balik Madinah kemudian hantar surat menceritakan tentang cara berwuduk, tidak. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu telah tunjukkan secara amali. Ali radhiyallahu anhu sendiri pergi ke Iraq. Orang Iraq sana bagi tahu, tolong tunjukkan, bagi tahu kepada kami cara berwuduk. Maka dia kata, ambilkan air, saya berwuduk di hadapan kamu. Jadi tuan-tuan mulia, saya bagi tahu pada tuan-tuan, cuba kita renung dengan serius perkara ini, bahawa di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sebab yang mereka gunakan untuk sebarkan agama? Mujahadah yang mereka hadapi, siapa yang hadapi mujahadah tersebut? Siapa yang hadapi mujahadah tersebut? Apakah usaha dan pengorbanan yang mereka buat? Di medan peperangan pun, di mana waktu itu semangat untuk membunuh antara satu sama lain, di medan perang pun sahabat radhiyallahu anhu menjalankan dakwah. Jarjah yang merupakan panglima perang kepada Rom, satu orang musyrik,
Dia Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu di medan tersebut, ketika sebelum memulakan peperangan, hanya beberapa saat sebelum memulakan peperangan, dia kata kepada Jarjah, wahai Jarjah, aku nak cakap sesuatu kepada kamu. Kamu datang ke depan. Maka Jarjah telah datang ke depan. Maka pada masa itu tentera Rom, mereka fikir bahawa nampaknya tentera panglima Islam ini nak menipu panglima kita. Maka Jarjah datang ke depan sambil dalam keadaan takut-takut. Kata Khalid, wahai Jarjah, kamu jangan takut dengan aku. Aku nak cakap sesuatu kebaikan dengan kamu. Wahai Jarjah, kamu masuklah Islam. Panglima tentera-tentera mereka sedang menunggu untuk mulakan perang. Pada masa itu Khalid radhiyallahu anhu dia fikir untuk keislaman Jarjah di medan perang. Allah Ta'ala nak melihat bahawa hamba aku, berapa banyak dia fikir untuk hidayah hamba aku. Adakah dalam medan perang dia mempunyai semangat untuk membunuh ataupun untuk mendapatkan hidayah untuk musuhnya. Jadi Khalid radhiyallahu ta'ala dalam medan perang telah dakwahkan panglima tentera musuh kepada Islam, dan Jarjah telah terima Islam. Hadrat Khalid radhiyallahu ta'ala anhu telah bawa Jarjah ke dalam khemah dia dan telah mandikan dia. Kemudian dia tunaikan salat 2 rakaat masuk Islam. Kemudian keluar dari sana, maka musuh telah serang. Mereka telah fikir bahawa panglima kami pun telah peluk Islam. Maka mereka telah perang sehingga Jarjah telah disyahidkan. Dia tidak tunaikan salat mereka 2 rakaat sahaja salat, tetapi terus satu langkah masuk dalam Islam, dan langkah yang kedua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawa dakwah ialah satu perbuatan, yang dikata dakwah ialah satu perbuatan yang dibuat dengan menggunakan diri sendiri. Mujahadah ialah satu perbuatan yang menggunakan diri sendiri. Pada zaman ini semua agama hanya tinggal dalam bacaan. Kita tidak dapat melihat agama secara musyahadah, secara luaran, tidak ada. Kita hanya tuan-tuan mulia, musyahadah. Agama musyahadah ini ialah amalan orang Islam. Itu dipanggil sebagai agama musyahadah. Melalui kita bergerak, wujudnya akhlak, wujudnya ibadat. Kita amkan akhlak, amkan ibadat. Ini adalah merupakan cara yang sebenar yang telah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam Fatah Mekah, Hindun dia telah melihat bahawa sahabat radhiyallahu taala anhu secara ijtimai menghabiskan malam mereka beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Hindun ini adalah orang yang paling keras hati dia, yang mana sanggup mengunyah, sanggup menggigit jantung dan hati Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anha. Cuba kita bayangkan tuan-tuan mulia, betapa teruknya, betapa banyaknya sifat permusuhan dalam diri dia kepada orang Islam, sehingga pakcik atau paman Rasulullah SAW, Hamzah radhiyallahu taala anhu pun dikunyah hati dan jantung Hamzah radhiyallahu taala anhu. Apabila Hindun peluk Islam, maka Hadrat Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu telah mengatakan, wahai Hindun, apa telah terjadi kepada kamu? Bukankah kamu telah bersumpah untuk tidak masuk Islam? Dia kata, wahai Abu Sufyan, aku melihat tangisan mereka di malam hari. Aku sangka mereka akan meminum arak, mereka akan bersukaria. Tetapi apabila aku melihat mereka menangis dan mendoakan hidayah untuk diri aku, maka aku terpaksa datang pada Islam. Jadi apa saya bagi tahu pada tuan-tuan, bahawa dakwah yang sebenarnya adalah kita menggerakkan diri kita, bergerak untuk bawa manusia kepada hidayat, iaitu kita menggunakan diri kita sendiri untuk bawa semua manusia kepada Islam. Itulah dipanggil sebagai dakwah. Oleh kerana sebanyak mana mujahadah, mereka akan wujud melalui langkah-langkah kaki kita. Sebanyak mana mujahadah akan wujud melalui langkah-langkah hati kita. Sebanyak mana mujahadah akan wujud melalui langkah-langkah kaki kita. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak kepada ulama, yang mana mereka pun berjihad dengan penulisan mereka. Tetapi
Tetapi jihad dengan penulisan ini berbeza dengan jihad dengan tubuh badan. Berbeza dengan jihad tubuh badan. Untuk menyempurnakan tanggungjawab kita depan Allah. Iaitu menyempurnakan tanggungjawab ini tidak akan tertunai tanpa kita melangkahkan kaki kita. Untuk menyempurnakan tanggungjawab tidak akan sempurna melalui tulisan. Untuk menyempurnakan tanggungjawab, kita hendaklah melangkahkan kaki. Kita bergerak sendiri pergi kepada umat. Ini adalah penting. Cuba kita baca ayat Quran. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratihum ila rabbikum. Apabila satu jemaah bergerak untuk dakwahkan satu kaum yang mana Allah Ta'ala buat keputusan untuk kehancuran mereka, maka orang-orang baik pada zaman tersebut mengatakan, kamu nak bagi dakwah kepada orang yang Allah Ta'ala buat keputusan azab untuk mereka. Maka orang yang buat dakwah ini mereka mengatakan, kami pergi bagi dakwah supaya kami akan dikira sebagai orang yang menyempurnakan tanggungjawab kami. Faham tak tuan-tuan? Supaya kami akan dihitung sebagai orang yang menyempurnakan tanggungjawab. Ya, sebab itulah kami pergi kepada mereka, supaya kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan dihitung orang yang telah menyempurnakan tanggungjawab kami. Dan kami sangat berharap bahawa sekarang ini pun mereka akan datang kepada ketakwaan. Jadi khulasah ringkasan daripada kata-kata saya ini ialah pada zaman ini manusia memahami bahawa menyampaikan risalah itulah dakwah. Tuan-tuan mulia, untuk dakwah ini pertama sekali kita kena renung apakah cara amal sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi untuk bagi dakwah di tempat yang mana orang Islam dan orang musyrikin duduk bersama-sama. Abdullah bin Ubay dia telah letakkan kain di mulut dia dan tutup muka dia, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, debu-debu daripada keledai kamu ini telah berterbangan. Kamu letak jauh kenderaan kamu ini. Maka ada orang Islam yang marah. Kenapa kamu cakap seperti ini? Orang Islam mengatakan bahawa, ya Rasulullah, kamu bagi tahulah, kami akan dengar perkataan kamu. Musyrikin mengatakan, apa yang kamu bagi tahu ini betul. Apa yang kamu bagi tahu betul, benar. Ini adalah satu perkara yang benar. Tetapi kami inginkan bahawa kamu untuk sampaikan perkara ini, kamu jangan pergi kepada manusia. Kamu duduk di tempat kamu. Orang yang berminat dia akan datang kepada kamu. Kamu fahamkan mereka tentang agama. Dengar betul-betul apa saya beritahu ni tuan-tuan. Orang musyrikin kata, kamu jangan bawa perkara ini pergi kepada manusia. Kamu enggak usah datang kepada kami. Apa yang kamu sampai ini benar, kami terima. Betul, benar. Jadi siapa yang ada minat, maka mereka akan datang kepada kamu. Kamu ajarkan kepada mereka. Kamu enggak usah datang kepada mereka. Kamu tunggu je di tempat kamu. Orang musyrikin dia ingin supaya Rasulullah dakwah tanpa bergerak. Siapa yang berkeinginan kepada agama kamu, dia akan datang kepada kamu. Maka di depan mereka kamu terangkan tentang agama kamu. Kamu terangkan kepada mereka ketika mereka datang ketemu kamu. Kamu enggak usah pergi kepada manusia. Ini tuan-tuan mulia, pada zaman ini fikir ini telah ada dalam diri orang Islam. Pada zaman itu fikir seperti ini ada dalam diri orang kafir. Fikir seperti ini sekarang ini ada dalam diri orang Islam, dan fikir ini pada zaman Nabi SAW ada dalam fikir orang musyrikin. Orang Islam fikir untuk dakwahkan agama, kenapa kita perlu pergi bergerak pada orang? Kita tunggulah orang datang pada kita. Orang di zaman Nabi SAW, orang musyrikin mengatakan bahawa kamu enggak usah datang kepada manusia. Kamu tunggulah di rumah kamu. Siapa yang ada keinginan kepada agama, dia akan datang kepada kamu, dan kamu terangkanlah agama kepada mereka. Apa sahaja yang kamu nak terangkan, kamu terangkan pada mereka. Orang yang ingin mendengar perkataan kamu, maka kamu dengarlah. Kamu bagi tahulah kepada mereka. Jangan kamu pergi kepada mereka untuk dakwahkan agama kamu. Dan jangan kamu pergi pada majlis-majlis kamu. Jangan kamu pergi pada majlis-majlis mereka. Dalam riwayat mengatakan,
bahawa mereka mengatakan, apa yang kamu cakap ini betul. Kami telah dengar apa yang kamu bagi tahu. Sekarang ni kamu pulanglah ke tempat kamu. Rasulullah dakwah lagi. Dia kata, kami dah dengar perkataan kamu. Apa yang kamu bagi tahu itu betul. Kemudian dia mereka mengatakan, kami nak supaya kamu sampaikan. Kamu telah sunaikan tanggungjawab kamu. Kamu telah sampaikan tanggungjawab kamu. Sekarang kamu tidak perlu datang lagi. Kamu duduk di rumah kamu. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, bahawa da'i dia akan terus dan terus sampaikan risalah agama sehingga Allah Ta'ala sendiri menerima keuzuran dia. Selagi mana tidak datang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyatakan bahawa usaha kamu telah diterima oleh Allah Ta'ala, maka selagi itulah dia akan terus bagi dakwah. Dan selagi mana dakwah kita ini tidak sampai ke tahap yang diingini oleh Allah Ta'ala, maka selagi itulah keputusan Allah Ta'ala, iaitu sama ada hidayah ataupun kehancuran untuk orang yang untuk mereka ini. Saya ulangi, selagi mana dakwah kita tidak sampai, dakwah dan mujahadah kita tidak sampai pada tahap yang diingini oleh Allah, selagi itulah Allah Ta'ala tidak akan buat keputusan sama ada keputusan hidayah ataupun keputusan kehancuran untuk mereka. Jadi kerja dakwah ini ialah bergerak sendiri. Kita gunakan diri kita sendiri untuk sampaikan agama dan bergerak diri sendiri untuk mencegah manusia daripada kemungkaran. Hari ini, pada zaman ini, semua ada keinginan untuk tarbiyah manusia, tetapi mereka tidak tahu tentang usul tarbiyah. Memang benar, mengajak kepada kebaikan adalah satu kefarduan yang sangat besar. Dan mencegah daripada kemungkaran juga adalah merupakan kefarduan yang sangat besar. Ini adalah satu kewajipan, satu kefarduan yang besar. Tetapi secara keseluruhannya, orang yang pandai, bijak pandai, mereka pun tidak tahu bahawa apakah cara untuk menyempurnakan kewajipan ini dan apakah syarat-syaratnya. Apakah cara dan syarat-syarat untuk menyempurnakan kewajipan ini. Kebanyakan orang Islam, mereka tidak tahu, walaupun mereka adalah dari kalangan orang yang bijaksana, orang yang bijak pandai. Cuba kita fikir, saya nak terangkan kepada tuan-tuan, sebagaimana solat adalah satu kewajipan. Dan untuk menyempurnakan kewajipan solat ini, ada caranya yang tersendiri. Sekiranya kamu tunaikan solat dengan cara yang betul, maka pasti solat ini akan memberi kesan kepada kamu. Begitu juga dengan amar bil ma'ruf dan nahi al munkar. Ini adalah kewajipan yang penting dan ada caranya yang tersendiri untuk menyempurnakan kewajipan ini. Sekiranya kamu buat amar bil ma'ruf dengan cara yang tidak betul, dan kamu cegah daripada kemungkaran dengan cara yang tidak betul, maka kerosakan yang akan tersebar, bukan kebaikan yang akan tersebar. Kerosakan yang akan tersebar. Apakah cara untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan apakah cara untuk mencegah manusia daripada kemungkaran? Dikatakan bahawa untuk mencegah daripada kemungkaran, bahawa syarat yang pertama ialah orang yang ingin mencegah kemungkaran mesti ada cinta ataupun kasih sayang sangat tinggi terhadap orang yang melakukan kemungkaran. Kecintaan kepada orang yang melakukan kemungkaran itu mesti ada dalam hati orang yang ingin mencegah mungkar. Apa dia tuan-tuan melihat? Pertama sekali syarat ialah mesti ada kasih sayang yang tinggi kepada orang yang melakukan kemungkaran dalam hati orang yang ingin mencegah kemungkaran. Sekiranya hanya sebesar zarrah sahaja wujudnya perasaan benci dalam hati orang yang mencegah kemungkaran terhadap orang yang melakukan kemungkaran, maka orang yang mencegah kemungkaran ini tidak akan berjaya dalam perbuatan dia mencegah kemungkaran. Faham tuan-tuan? Tidak akan berjaya, kata Allah. Dan sekiranya sebesar zarrah sahaja, sebesar zarrah sahaja dalam hati orang yang mencegah kemungkaran ini perasaan timbul untuk mengaibkan orang yang melakukan kemungkaran, maka harus kamu ingat, kata Allah, bahawa orang seperti ini adalah mufsid, perosak, bukan pembaiki. Orang macam ini adalah orang yang merosakkan, bukan orang yang memperbaiki.
mufsid, bukan muslih. Dengar betul-betul apa yang saya beritahu. Tuan-tuan, dengar betul-betul tuan-tuan. Masya Allah. Sekiranya dalam hati orang yang mencegah kemungkaran hanya seberat zarrah sahaja, hanya besar zarrah sahaja ada perasaan ingin mengaibkan orang yang melakukan kemungkaran, maka sesungguhnya orang seperti ini adalah mufsid. Ia adalah perosak, bukan pembaiki, bukan pengislah. Tidak. Untuk orang yang mencegah kemungkaran, maka wajib dia hendaklah pertama sekali hendaklah dalam hati dia kena wujudkan kasih sayang kepada orang yang dia ingin cegah kemungkaran, kepada orang yang melakukan kemungkaran. Apabila dia telah yakin bahawa pelaku mungkar ini, orang yang melakukan mungkaran ini telah akan terima kata-kata saya, maka barulah dia boleh pergi dan cegah dia daripada kemungkaran. Apabila kita nak ambil sesuatu daripada seseorang, maka kita kena bina hubungan dengan dia. Kita ingin sesuatu daripada seseorang tapi kita tidak ada hubungan dengan dia, maka orang kata, kamu buatlah hubungan dengan dia, bagilah hadiah pada dia, kamu pergilah kepada dia, berkenal-kenalan dengan dia, pergi berkali-kali, sehingga hubungan kamu begitu sekali rapat dengan dia, sehingga kamu yakin bahawa apa sahaja yang aku tahu pada dia, maka dia akan terima kata-kata aku. Dia akan terima kata-kata aku dan dia akan tolong aku. Kerana untuk mencegah seseorang itu daripada kemungkaran, sekiranya kita mencari kelemahan orang Islam, sekiranya kita mencari kelemahan orang Islam untuk mencegah dia daripada kemungkaran, maka sekiranya kita mencari kemungkaran dia, maka dalam hadis telah mengatakan bahawa orang seperti ini adalah orang yang membuat kerosakan di tengah-tengah orang Islam. Apabila daripada dia kita tidak tahu adakah dia inginkan islah ataupun inginkan kerosakan. Dia inginkan islah atau inginkan kebaikan atau inginkan kerosakan. Siapa yang akan buat keputusan? Siapa yang akan buat keputusan bahawa orang seperti ini, bahawa siapa yang akan buat keputusan? Yang akan buat keputusan bahawa orang yang ingin mencegah kemungkaran ini dia inginkan kebaikan ataupun inginkan kehancuran. Nak saya bagi tahu tak tuan-tuan? Yang mana tanya. Nak saya bagi tahu tak siapa yang akan buat keputusan? Ukurannya ialah sekiranya orang yang mencegah kemungkaran ini, dia pergi bagi tahu akan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang itu kepada orang selainnya, maka sesungguhnya dia inginkan kerosakan, bukan inginkan kebaikan. Faham tuan-tuan? Sekiranya dia pergi bagi tahu kepada orang lain tentang kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut, maka sesungguhnya dia ini adalah orang yang membuat kerosakan, bukan orang yang memperbaiki. Untuk orang yang muslih, menjadi kewajipan bagi orang yang muslih, orang yang ingin mengislahkan, dia tidak menceritakan kemungkaran itu kepada selain orang yang melakukan mungkar itu sendiri. Menjadi satu kewajipan. Sekiranya dia menceritakan kepada orang lain, maka nampaknya dia inginkan keaiban orang Islam, bukan inginkan kebaikan. Dia inginkan apa? Keaiban, bukan inginkan kebaikan. Cuba fikir betul-betul perkara ini, apa yang saya beritahu ini. Kena dengar dalam keadaan jaga tuan-tuan, bukan dalam keadaan tidur. Nanti salah faham, balik sampaikan perkara lain kat Malaysia, kat Indonesia. Ini saya tambahlah. Jadi tuan-tuan mulia, kalau dia buat dengan cara ini, maka dia akan menyebabkan tersebarnya kemungkaran di seluruh dunia. Dan hadis yang saya bagi tahu, innaka in taba'ta auratal muslimin afsadtahum. Sekiranya kamu wujudkan keaiban orang Islam dalam hati kamu, maka kamu akan mewujudkan kefasadan, kerosakan dalam umat. Orang yang mencari keaiban, mencari keburukan orang Islam, iaitu mengintai-intai secara diam-diam akan kemungkaran. Aku nak tengok, aku nak tangkap dia ini. Maka orang seperti ini begitu hina sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ambil kerja daripada orang ini untuk membaiki umat. Innaka in taba'ta auratal muslimin afsadtahum. Sekiranya kamu sibuk mencari keaiban orang Islam, maka kamu akan jadi perosak kepada orang-orang Islam. Sebab itulah
seseorang itu tidak akan jadi muslih yang mana menceritakan keaiban atau kemaksiatan seseorang kepada orang lain. Kenapa? Kerana orang seperti ini dia tidak inginkan islah, bahkan dia inginkan kerosakan di kalangan orang Islam. Faham betul-betul apa saya beritahu ni tuan-tuan? Untuk islah syaratnya ialah untuk islah faham ya islah? Untuk islah syaratnya ialah bahawa kemungkaran yang kamu lihat daripada seseorang, kamu jangan ceritakan kemungkaran tersebut kepada sesiapa pun selain daripada orang yang melakukan mungkar itu sendiri. Walaupun kamu menceritakan perkara tersebut kepada orang yang paling hampir dengan kamu, maka kamu tidak akan boleh menjadi orang yang mewujudkan kebaikan. Kamu tidak akan boleh jadi muslih. Allah tak akan ambil kerja untuk membaiki umat daripada kamu. Kamu akan terperangkap dalam fitnah. Dengar betul-betul apa saya beritahu. Saya bagi contoh pada tuan-tuan, bahawa orang yang tidak menceritakan kemungkaran seseorang kepada sesiapa pun, maka melalui orang ini Allah Ta'ala akan ambil kerja untuk baiki umat. Tetapi orang yang melihat kemungkaran dan dia ceritakan kepada orang lain, maka orang seperti ini di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu rendah sekali, kerana dia inginkan keaiban untuk makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Dia inginkan keaiban untuk makhluk. Tuan-tuan harus ingat, kedudukan seorang Islam itu lebih tinggi daripada Kaabah. Kata Maulana Yusuf Maulana Ilyas rahmatullah alaih, kamu hendaklah melatih diri kamu untuk melihat pendosa yang paling besar dari kalangan umat ini dengan pandangan yang penuh rasa kebesaran. Kena latih. Ini kata-kata Maulana Ilyas rahmatullah. Kamu hendaklah latih pandangan kamu dengan melihat kepada orang yang paling tinggi, paling banyak buat dosa daripada umat ini dengan pandangan kemuliaan. Cuba dengar betul-betul. Umar radhiyallahu taala anhu, dia telah keluar pada waktu malam bersama dengan dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat yang dikenali ramai, yang mana mufassir Al-Quran dan sangat dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang kanan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Keluar pada waktu malam di Madinah Munawwarah untuk melihat keadaan umat, untuk melihat keadaan rakyat-rakyat dia, Dan memang hak satu orang amir, dia hendaklah mengambil tahu tentang keadaan rakyat-rakyat dia, orang-orang bawahan dia. Umar radhiyallahu taala anhu telah sampai di satu rumah, dengar suara dari dalam rumah, suara muzik dalam rumah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu telah pergi menghampiri rumah tersebut. Dia telah tahan Abdullah bin Mas'ud, kamu tunggu di sini. Dia tidak kata mari kita tengok sama-sama, tidak. Bahkan dia telah arahkan Abdullah bin Mas'ud tunggu di situ. Dan dia pergi hampiri rumah. Pada waktu itu pintu rumah tertutup. Maka Umar radhiyallahu anhu telah lompat melalui dinding rumah. Dia telah dapati satu orang tua sedang mabuk, sedang minum arak. Dan bersama dengan dia ada satu orang gadis sedang menyanyi. Satu orang gadis muda. Orang tua sedang mabuk dengan arak dan dengan menyanyi. Umar radhiyallahu taala anhu datang ke menghampiri orang tua tersebut. Umar dia mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih teruk daripada ini. Satu orang tua yang mana sudah hampir kepada kematian, kubur telah hampir kepadanya, dan dia sedang terperangkap dalam dosa seperti ini. Waktu ini adalah waktu untuk kamu mengingati Allah, membuat persiapan akhirat, kata Umar radhiyallahu anhu. Orang tua mengatakan, wahai Umar, kamu jangan buat keputusan terhadap aku. Dengar betul-betul apa yang aku beritahu. Wahai Umar, sekiranya aku buat satu dosa, iaitu aku minum arak, kamu telah buat 3 dosa, wahai Umar. Kamu telah buat 3 dosa. Satu dosa kamu telah buat, kamu tak masuk melalui pintu. Yang kedua dosa kamu buat, kamu tidak minta izin masuk ke rumah aku. Yang ketiga kamu telah buat, iaitu satu orang sedang buat dosa secara diam-diam dalam rumah,
tetapi kamu telah mencari dosa tersebut, mencari kemungkaran tersebut. Dalam Al-Quran, tiga-tiga ini telah dilarang. Dalam Al-Quran berkata, waqtul buyuta min abwabiha. Kamu hendaklah masuk melalui pintu. Kamu hendaklah minta izin. Dan Al-Quran juga bagi tahu wala tajassasu. Kamu jangan mencari keaiban orang Islam. Jangan mencari keaiban orang Islam. Wahai Umar, aku telah buat satu dosa. Aku telah minum arak. Ini minum arak ini adalah urusan aku dengan Allah. Ini arak adalah urusan aku dengan Allah. Ini satu perkara yang sangat aneh, tuan-tuan boleh. Orang tua, dosa dia itu adalah antara dia dengan Allah. Bukan melibatkan hukukul ibad. Bukan melibatkan hukukul ibad. Hak pengharaman arak ini adalah daripada Allah. Ini adalah hak Allah. Ini adalah hak Allah. Dia minum arak, dia sedang melanggar hak Allah. Sama ada Allah Ta'ala mengazab dia ataupun Allah Ta'ala boleh memaafkan dia. Tetapi kamu wahai umat, tiga dosa yang kamu buat ini adalah melibatkan makhluk. Adalah melibatkan makhluk. Tiga dosa yang kamu buat ini wahai Umar, ini adalah melibatkan makhluk. Masuk ke dalam rumah seseorang tanpa melalui pintu. Dan ini adalah berlawanan dengan hak makhluk Allah. Dan kamu masuk tanpa minta izin. Ini juga adalah berkaitan dengan hamba Allah. Dan kamu mencari keaiban orang Islam. Ini juga melibatkan hak manusia. Wahai Umar, Aku telah melanggar satu perintah Allah, tapi kamu telah melanggar tiga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Umar radhiyallahu anhu telah menangis dengan perkataan daripada orang tua ini, yang mana dia telah menjerit di situ. Dan Umar untuk menahan suara tangisan dia telah gigit kain yang dia pegang. Dan supaya Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar suara tangisan dia. Kalau tidak, Abdullah bin Mas'ud akan menyelidik apa yang telah terjadi. Dia telah keluar dengan senyap-senyap daripada rumah tersebut. Tak bagi tahu pun kepada Abdullah bin Mas'ud bahawa apa yang dibuat oleh orang tua dalam rumah. Dia diam. Balik ke rumah dia. Allah. Dan dia terus berfikir bahawa aku telah melihat dosa. Bahawa dia tidak fikir pun bahawa dia minum arak, sekarang ini dia akan terus minum arak. Orang tua juga dia tidak fikir bahawa Amirul Mukminin telah melihat aku minum arak. Daripada aku berhenti minum arak, aku teruskan sahaja minum arak, semua orang dah tahu. Aku akan diseksa. Jadi Umar dah melihat dah perbuatan aku. Dia pun tidak fikir begitu. Umar radhiyallahu anhu telah balik ke rumah dia. Dan Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak menceritakan perkara itu kepada sesiapa pun. Walau satu orang pun tidak diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Tidak bagi tahu dalam akhbar, dalam Quran. Tidak bagi tahu dalam WhatsApp. WhatsApp ni saya tambah. Tidak menceritakan kepada sesiapa. Secara persendirian, secara peribadi pun tidak. Dalam FB, Facebook, tidak ada. Ini juga saya tambah. Jadi orang tua ini fikir bahawa kalau aku berhadir majlis Umar radhiyallahu anhu, mesti Umar radhiyallahu anhu tengok nampak aku, mesti akan cerita kepada orang. Maka telah berlalu zaman yang lama. Maka orang tua ni fikir bahawa apa yang aku buat itu telah lama. Mungkin Umar radhiyallahu anhu dah lupa. Okey, aku akan hadir ke majlis Umar radhiyallahu anhu, duduk diam-diam. Aku akan dengar nasihat Umar radhiyallahu anhu. Maka dia telah datang ke majlis, duduk diam-diam, sembunyi-sembunyi, duduk di belakang orang lain. Umar radhiyallahu anhu telah nampak. Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa panggil orang tua itu datang kepada aku. Orang tua ni faham dah. Habislah aku hari ini. Selepas berzaman pun Umar radhiyallahu anhu masih ingat lagi kejahatan aku. Habislah aku. Orang tua ni dah yakin bahawa nampaknya semua rahsia aku akan dibongkar di hadapan semua orang. Maka Umar radhiyallahu anhu telah dekatkan orang tua tadi. Katanya dekat lagi kepada aku. Orang tua ni takut. Umar dia kata jangan takut, mari dekat dengan aku. Dudukkan dia di sebelah Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu anhu kata dekatkan telinga kamu ke mulut aku. Dalam riwayat mengatakan bahawa hatta iltaqama udhunahu, sehingga mulut Umar radhiyallahu anhu telah bersentuh dengan telinga orang tua tadi. Allah. Ini Amirul Mukminin ini, presiden ini tuan-tuan mulia. Sedang bercakap dengan orang tua. Dia telah letakkan mulut dia bersentuhan dengan telinga
telinga dengan orang tua seperti mana satu orang yang nak makan telinga. Begitu hampir sekali. Dalam hadis sebut hatta iltaqama udhunahum. Dia bisikkan, pakcik, kan cik tahu tak, perbuatan pakcik itu saya tidak pernah cerita kepada siapa-siapa pun. Saya tidak pernah cerita pada siapa-siapa pun. Bapak, saya enggak pernah ceritakan kepada sesiapa pun. Benar, bahasa Indonesia begitu. Jadi saya fikir bahawa orang yang buat kerja dakwah ilallah, maka nampaknya orang hari ini, orang buat dakwah ilallah, selagi mana tidak ceritakan keaiban seseorang, maka selagi itulah perut dia akan rasa sakit. Gimana ini? Masih rasa sakit. Kenapa belum menceritakan keaiban seorang? Penyakit ini telah membuatkan kerugian yang berlaku di seluruh dunia. Dan mereka merasakan mereka sedang buat sesuatu kebaikan. Oh, tengok kamu, aku dah buat kerja yang besar. Aku tak ceritakan tentang keaiban orang ini. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Mana kata? Sesungguhnya penzina lebih baik daripada orang berperangai macam ini. Padahal penzina adalah seperti mana orang yang menyembah berhala. Orang penzina adalah seperti mana satu yang penyembah berhala. Disebutkan bahawa orang yang sibuk, orang yang berterusan dengan penzina seperti mana penyembah berhala. Pun begitu, penzina ini lebih baik daripada orang yang mengumpat. Kenapa? Kerana penzina ada peluang taubat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi Allah Taala tidak ada kemaafan untuk orang yang mengumpat. Bagaimana dengan dosa yang mana tidak ada pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Penzina, dia mohon maaf daripada Allah Taala, maka Allah Taala akan maafkan dia. Allah Taala akan taubat, terima taubat dia. Tetapi satu orang yang mengumpat tidak akan ada kemaafan di sisi Allah. Bismillah. Maka Umar radhiyallahu anhu telah bagi tahu kepada pakcik tadi, pakcik, selepas malam itu saya tidak ceritakan kepada sesiapa. Kata orang tua ni kata, wahai Amirul Mukminin, dekatkan telinga kamu dari mulut aku. Maka Umar dia letak telinga dia hampir dengan mulut orang pakcik tadi. Maka Umar radhiyallahu anhu orang tua tadi mengatakan bahawa, wahai Umar, sejak kamu tinggalkan aku di rumah itu sampai ke hari ini aku tidak pernah minum arak. Ini saya nak fahamkan kepada tuan-tuan. Untuk islah, syarat dia ialah seseorang yang melihat kemungkaran, maka dia tidak menceritakan kemungkaran itu kepada sesiapa pun. Sekiranya dia menceritakan kepada sesiapa, maka orang ini adalah mufsid, perosak, bukan pembaiki. Ini adalah mufsid, dia bukan muslih. Melalui orang ini Allah Ta'ala tidak akan ambil kerja untuk baiki umat. Bahkan melalui orang ini Allah Ta'ala akan jadikan asbab untuk merosakkan umat dan untuk menghentikan agama. Melalui orang seperti ini akan menjadi kerosakan kepada umat dan akan mendatangkan kerugian kepada kerja agama. Jadi saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa dakwah amar bil ma'ruf adalah dakwah amar bil ma'ruf nahi munkar. Ini dakwah ialah amar bil ma'ruf nahi munkar. Tetapi sebab kita harus ingat, untuk buat perkara ini ada cara dan syarat-syarat dia, seperti mana cara dan syarat-syarat untuk tunaikan salat. Sekiranya kamu rosakkan salat, maka akan memberi kesan kepada seluruh bahagian-bahagian agama dalam kehidupan kamu. Begitu juga sekiranya sekiranya amal ma'ruf nahi munkar ini yang merupakan syarat untuk keselamatan umat ini, sekiranya kamu buat tanpa melihat kepada syarat dan caranya, maka bukan setakat kamu tidak menjadi umat yang paling afdal, bahkan kamu akan menjadi umat yang akan merosakkan umat-umat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan sebagaimana Rasul menceritakan akan kepentingan amar bil ma'ruf nahi al munkar, begitulah juga Rasulullah menceritakan akan kepentingan syarat dan cara menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itulah tuan-tuan kena faham betul-betul perkara ini. Menzahirkan keaiban mana-mana orang Islam hari ini, tuan-tuan mulia, bukan kita dalam bab perkara ini, bukan kita dapat hasil apa-apa pun, maka menjadi satu syok kita hari ini. Kesukaan kita hari ini untuk menceritakan keaiban kepada seseorang. Apa yang telah berlaku? Bahawa satu orang wanita, dia telah berzina dengan telah berlaku satu perzinaan dengan satu orang wanita. Telah berlaku perzinaan. Maka dia punya darah telah habis.
Darah dia telah pecah darah dia. Telah rosak darah dia. Satu orang wanita itu dia ada darah. Sekiranya sekali sahaja dia berzina, maka darah dia akan pecah. Maka tidak akan kembali keperawanan dia. Ya. Darah bunyi seksi ya. Ya udah. Perawan dia sudah habis. Dia telah berzina. Maka mak bapak dia pun dah tahu bahawa anak gadis aku ini sudah enggak perawan lagi. Betul ya bahasanya? Maka telah berlalu sekian masa, telah datangnya pinangan daripada seseorang untuk meminang dia, bahawa kami ingin berkahwin dengan anak kamu. Suami isteri duduk fikir, apa patut kita buat? Dalam anak gadis kita ada keaiban, dia tidak ada perawan lagi, dia telah berzina. Apa patut kita buat? Dengar betul-betul ni tuan-tuan. Ini keadaan kita. Hari ni kita, apabila kita ada buat apa-apa kesilapan, maka bila datang takazah apa-apa, kita kata, oh jangan, dia ni ada buat salah, tak boleh buat takazah ni, tak boleh takazah. Bila datang takazah untuk minta hantar seseorang ini pergi untuk takazah, maka kita beritahu, jangan, ini orang ini macam ni, dia ni buat dosa macam ni. Adakah tuan-tuan kemudian buat kerja dakwah ini kena datang malaikat yang tidak pernah buat keaiban untuk buat kerja dakwah ni? Tuan-tuan seolah fikir macam tu, bahawa nak buat kerja dakwah mesti orang macam malaikat, tak pernah buat dosa. Dengar betul-betul apa saya beritahu ni. Jadi ibu bapa ini telah fikir bahawa dalam anak gadis kita tidak ada perawan lagi, dia telah berzina, tak ada keperawanan dia. Apa patut kita buat? Maka mereka telah fikir, mari kita mesyuarat dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Kita bermesyuarat dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Mereka telah datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Wahai Amir Mukminin, tolong bagi tahu kepada kami masalah. Apa dah jadi? Anak gadis kami telah berzina, telah wujudnya keaiban dalam dirinya. Datang pinangan untuk menikahi dia. Ini adalah muamalah. Satu ialah seakan patut kami sembunyikan keaiban dia. Ini adalah khianat kami dengan pihak lelaki. Sekiranya kami bagi tahu keaiban maka dia tidak akan kahwin dengan anak kami. Wahai Amirul Mukminin, kamu bagi tahu kepada kami, apakah patut kami buat? Adakah patut kami menceritakan keaiban anak kami kepada pihak keluarga lelaki? Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa sekiranya kamu ceritakan tentang keadaan anak kamu kepada pihak lelaki, maka aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang tidak pernah aku menghukum sesiapa pada dunia ini. Aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang keras, yang mana hukuman seperti ini tidak akan diberi kepada mana-mana orang di dunia ini. Aku akan memberi hukuman kepada kamu yang sangat keras, sehingga menjadi pengajaran kepada seluruh dunia. Ini bab muamalah, tuan-tuan. Ini dalam bab muamalah. Ini dalam urusan muamalah. Datang orang untuk ini muamalah. Contohnya kita ada ghee ni apa, minyak sapi. Minyak sapi yang itu atasnya elok, bawahnya rosak. Jadi tuan tidak boleh tidak boleh menipu pembeli. Kamu kena cerita, ini adalah benda yang sebentar, ini benda kerosakan yang sekejap. Tetapi ini masalahnya perempuan ini, yang mana urusan dia adalah untuk selama-lamanya, keaiban dia adalah selama-lamanya. Tetapi kalau kamu menyembunyikan keaiban dia, maknanya keaiban ini akan kekal selama-lamanya. Jadi yang sepatutnya kita faham bahawa kena ceritakan keaiban itu. Tapi Umar radhiyallahu kata apa? Sekiranya kamu ceritakan keaiban keaiban wanita ini, perempuan ini kepada keluarga lelaki, maka aku akan memberi kamu hukuman yang sangat teruk, sangat dahsyat, sehingga akan diingati oleh seluruh manusia. Kamu kena jalankan perkahwinan anak kamu ini seperti mana perkahwinan satu orang yang masih ada perawan yang tidak pernah punya boyfriend. Apa? Boyfriend Apa? Cewek ke cowok? Apa dia? Cowok. Kamu jangan sekali-kali menceritakan
sesiapa. Kamu kena sembunyikan keaiban. Ini tuan-tuan mulia, cara islah Khulafaur Rasyidin. Ini cara islah Khulafaur Rasyidin. Hari ini manusia untuk mentarbiah umat dan untuk mengislah umat, mereka telah menjadikan, mereka mempunyai semangat untuk islah umat, tetapi mereka langsung tidak tahu apakah adab dan apakah syarat untuk mengislah umat. Mereka faham bahawa kami adalah penjaga agama, padahal mereka bukan penjaga agama, bahkan mereka adalah orang yang perosak pada agama. Maulana enggak bilang perosak gitu, saya yang bilang perosak. Agak josh itu. Jadi amar bil ma'ruf nahi anil munkar ini memang benar, ini adalah perintah Allah Taala. Tetapi kamu harus lihat kepada sirah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum melakukan perkara ini. Bagaimana cara Rasulullah dan sahabat melakukan perkara ini. Kena renung dan fikir betul-betul. Begitu banyak sekali kisah-kisah yang berlaku di zaman Rasulullah. Apakah cara Rasulullah berurusan dengan sahabat? Dan apakah cara Rasulullah berurusan dengan orang yang melakukan kemungkaran? Satu orang Badui datang kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cara Rasulullah berurusan dengan? Sahabat-sahabat berlari-lari untuk tahan dia. Rasul kata jangan, biarkan dia kencing. Biarkan dia kencing. Kalau Rasulullah SAW tidak berkasih sayang dengan orang yang melakukan kemungkaran, maknanya Rasul mengatakan kalau kamu tidak berlemah lembut dengan orang melakukan kemungkaran, maka bererti kamu tidak inginkan kebaikan, bahkan kamu inginkan kerosakan. Rasulullah telah bagi nampak di hadapan sahabat radhiyallahu anhu bahawa perbuatan dia itu bukan satu dosa yang besar. Kamu pergi siram air di tempat dia kencing, dah selesai. Cuba kita fikir tuan-tuan mulia, Rasulullah tidak menjatuhkan menghukuman ke atas orang yang kencing dalam masjid. Kenapa Rasulullah bagi tahu bahawa kedudukan satu orang Islam itu lebih tinggi daripada Kaabah lagi. Dan semua masjid-masjid dunia ini adalah merupakan anak kepada Baitullah. Jadi kalau kedudukan seorang Islam, kedudukan dia lebih tinggi daripada Baitullah sekali. Jadi kalau dia kencing dalam masjid, maka apakah cara untuk kita berurusan? Kerana masjid adalah lebih rendah daripada Baitullah dan orang Islam lebih tinggi daripada Baitullah. Faham tak tuan-tuan? Orang Islam lebih tinggi daripada Baitullah kedudukan dia, dan semua masjid-masjid seluruh dunia ini lebih rendah daripada Baitullah. Jadi orang yang kencing dalam masjid, apa patut kita buat hukuman ke atas dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar dia, telah mengajar dia, iaitu Rasulullah mengajar dia dengan penuh kasih sayang, subhanallah. Rasulullah SAW tidak jalankan apa-apa hukuman ke atas dia, tidak menjatuhkan apa-apa hukuman ke atas dia, bahawa orang ini adalah orang fasik, ini adalah munafik, ini adalah fajir, ini adalah satu orang yang jahat, kencing dalam masjid. Rasulullah panggil dia bahawa masjid adalah tempat untuk tunaikan salat, untuk zikir, baca Quran, bukan untuk kencing. Itu sahaja Rasulullah beritahu. Rasulullah beritahu begitu je. Rasulullah beritahu pada sahabat, kamu siram satu baldi air di sini, maka masjid akan suci. Sahabat radhiyallahu anhu telah penuhkan baldi dengan air dan telah sucikan masjid. Maka Badui tadi balik kepada kaum dia mengatakan bahawa ini Rasulullah ini adalah satu orang guru yang demi Allah, aku telah buat dosa yang besar, aku telah kencing dalam masjid. Dia tidak memaki aku, tidak memarahi aku dan tidak pukul aku, tetapi dia kata beritahu kepada aku bahawa masjid bukan tempat untuk kencing. Itu saja. Inilah cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencegah kemungkaran yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling asas yang kita kena ingat ialah sekiranya orang yang melakukan kemungkaran, sekiranya kalau kita tahan dia, maka dia akan menjadi penyakit untuk dia, maka dia, maksudnya apa? Maksudnya dia akan melawan kita, maka sepatutnya kita kena biarkan dia melakukan kemungkaran tersebut. Sekiranya kita khawatir, kita takut dia akan melawan kita dan membenci kita, maka kita jangan mencegah dia daripada kemungkaran itu. Kerana kita kena ingat melakukan kemungkaran itu tidak seteruk menyebarkan kemungkaran. Faham?
Satu ialah melakukan kemungkaran, satu ialah menambahkan kemungkaran. Satu, ingat, satu ialah melakukan kemungkaran, satu ialah menambahkan kemungkaran. Orang yang menambahkan kemungkaran dari lebih teruk, lebih jahat daripada orang yang melakukan kemungkaran. Kalau kamu cegah dia melakukan kemungkaran, kalau kamu cegah dia melakukan kemungkaran, kemungkaran dia itu tidak sebesar mana. Tetapi kerana kamu mencegah dia, menyebabkan dia melakukan kemungkaran yang lebih besar, ini dipanggil orang yang menambahkan kemungkaran. Menambahkan kemungkaran. Orang yang menambahkan kemungkaran lebih buruk daripada orang yang melakukan kemungkaran. Faham tuan-tuan? Iaitu kamu memaksa dia untuk menambahkan kemungkaran. Maka apa tu kamu buat sepatutnya? Jadi dibagi tahu bahawa sekiranya kamu khawatir orang yang melakukan kemungkaran itu akan menambahkan kemungkaran, maka kamu kena cegah dia kemungkaran melalui makrufat, melalui kebaikan. Sebab itulah tuan-tuan mulia, tidak ada cara yang lebih bagus, tidak ada cara yang lebih baik untuk mencegah seorang itu daripada kemungkaran, melainkan dengan cara kita bawa dia kepada kebaikan. Faham? Kena faham betul-betul perkara ini. Saya nak bagi tahu sesuatu pada tuan-tuan. Untuk mencegah seorang daripada kemungkaran, maka bawa dia kepada kebaikan. Bawa dia kepada kebaikan. Untuk mencegah sesuatu dosa, bawa kepada satu pahala. Bawa kepada pahala. Bawa kepada pahala. Dia buat satu kemungkaran, kamu jangan cakap apa-apa tentang kemungkaran yang dia lakukan. Kerana apa? Kerana untuk mencegah seseorang itu daripada kemungkaran tidak mensyaratkan kita cegah kemungkaran tersebut. Untuk mencegah seorang daripada kemungkaran bukan satu syarat kita menghilangkan kemungkaran itu. Dengar betul apa saya beritahu, untuk mencegah kemungkaran tidak semestinya kita cegah kemungkaran tersebut. Faham tak tuan-tuan? Tidak habis lagi ayat tu. Ada lagi ayat dia. Bahkan apa cara kita nak buat untuk mencegah seseorang daripada kemungkaran? Kita kena bawa dia kepada makrufat. Ini yang mesti. Ini yang mesti dilakukan. Kenapa? Kenapa dalam makrufat, dalam kebaikan ada tersembunyinya keupayaan untuk menjauhkan diri daripada kemungkaran. Dengan membawa kepada kebaikan, ini adalah cara untuk mencegah seseorang daripada kemungkaran. Kerana dalam makrufat, dalam kebaikan itu akan ada kekuatan, tersembunyi kekuatan untuk dia sendiri mencegah dirinya daripada kemungkaran. Hari ini saya lihat bahawa pada zaman ini orang lebih banyak menceritakan kemungkaran daripada kebaikan. Kita menceritakan kepada orang bahawa arak telah tersebar, penzinaan telah tersebar, maksiat telah tersebar. Kita begitu banyak sekali menceritakan tentang perkara ini, sehingga percakapan kita ini telah menghidupkan kemungkaran. Percakapan kita telah menghidupkan kemungkaran. Kita tidak fikir bahawa sekiranya saya fahamkan orang yang melakukan kemungkaran, bawa dia kepada makrufat, kepada suasana kebaikan, maka dia sendiri akan meninggalkan kemungkaran itu. Ini adalah lebih baik daripada kita pergi cakap kemungkaran. Oh, orang ini minum arak, orang ini minum arak. Kenapa tuan-tuan boleh? Untuk mencegah kemungkaran disyaratkan dengan istita'ah. Istita'ah. Faham betul-betul? Belum habis lagi ayat saya. Untuk mencegah kemungkaran disyaratkan dengan istita'ah, iaitu disyaratkan dengan mampu, dengan kemampuan. Untuk mencegah kemungkaran disyaratkan dengan kemampuan. Disyaratkan dengan apa? Kemampuan. Tetapi untuk mengajak kepada kebaikan tidak mensyaratkan kemampuan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Untuk mencegah kemungkaran disyaratkan kemampuan. Tengok kamu ada kemampuan ataupun tidak. Kamu ada kemampuan ataupun tidak. Kamu ada kemampuan ataupun tidak. Adakah ada kemampuan? Kamu ada kekuatan? Tetapi untuk membawa orang kepada kebaikan, tidak dikatakan bahawa sekiranya kamu ada kemampuan untuk mengajak kepada kebaikan, maka bawalah kepada kebaikan. Jika tidak, kamu jangan buat. Tidak ada syarat begitu. Untuk mencegah kemungkaran disyaratkan kemampuan, tetapi untuk mengajak kepada kebaikan tidak disyaratkan kemampuan. Faham tak tuan-tuan? Masyrut ada maksus dia.
Perkara yang disyaratkan dia ada khusus, dan yang tidak ada syarat itu ada a'am. Faham tuan-tuan? Masyrut dia ada maksus, dan yang tidak ada masyrut, ghair masyrut adalah am. Saya begitu hairan. Ada orang yang mana perbahaskan pada saya, ini perbuatan mengajak orang kepada masjid. Kita tidak payah bawa orang kepada masjid. Hai? Kamu telah pujuk dia bawa datang ke masjid, ke rumah saya. Saya akan bagi makan kepada kamu. Kita tidak fikir untuk bawa hamba Allah Ta'ala ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata tidak syok, bahkan memarahi orang yang mengajak manusia kepada rumah Allah Ta'ala. Ini ada satu fikir yang sangat berteruk. Kita nak bawa manusia kepada suasana kebaikan, supaya mereka duduk dalam suasana ma'ruf. Mereka berada di bawah payungan sayap-sayap malaikat. Sebab apa dalam hadis bagi tahu, orang yang datang ke masjid dengar perkataan-perkataan Allah, maka malaikat akan datang mengerumuni mereka, datang pada mereka, berada di bawah sayap malaikat sehingga bertindang-tindang sampai ke langit. Kalau mereka duduk di bawah sayap malaikat, maka akan terwujudnya sifat benci kepada kemungkaran. Hari ini satu fikir yang salah ialah kita rasa kita pergi kepada suasana kemungkaran, kita ceritakan kebaikan di suasana kemungkaran. Kita cerita kebaikan di suasana kemungkaran. Dengar betul-betul tuan-tuan mulia, pergi kepada suasana kemungkaran, ceritakan tentang kebaikan, dan kita kata kita dah selesai. Jadi kita pun balik, kita sampaikan ke telinga mereka. Kamu sepatutnya bawa dia, keluarkan dia daripada suasana kemungkaran, bawa kepada suasana kemakrufan. Maka barulah mereka akan dapat membezakan antara syirik dan iman. Jadi Rasulullah SAW telah targhib sahabat, keluarkan orang beriman dari keluarkan orang kafir daripada suasana kekufuran, datang kepada suasana iman, sehingga mereka dapat memahami apakah kufur dan apakah iman. Hari ini orang Islam kita sendiri, mereka merasakan bahawa pergi kepada suasana kemungkaran, sampaikan kebaikan, tinggalkan mereka rasa saya dah buat satu tanggungjawab besar. Tuan-tuan mulia, orang seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, pergi jumpa manusia, pujuk rayu, bawa mereka kepada masjid. Tuan-tuan mulia, orang yang buat kerja ini, dia kena faham kerja ini melalui lihat sirah sahabat radhiyallahu anhu, melalui melihat perbuatan sahabat radhiyallahu anhu. Jika tidak, kamu akan menghalang sirah ini daripada berlaku. Mereka akan mengatakan bahawa ini bawa manusia kepada masjid, ini adalah perkara baru. Kalau kita lihat kepada sirah, maka kita akan dapat ketahui bahawa Rasulullah SAW targhib orang musyrikin dan orang baru-baru masuk Islam, bawa mereka kepada suasana amal. Mereka bawa mereka pada suasana azalam. Waktu Thaqif, iaitu Banu Thaqif, mereka telah menolak untuk menunaikan salat, untuk bayar zakat, untuk jihad. Rasul mengatakan bawa mereka dalam suasana masjid, mereka akan buat semua perkara ini. Rasul tidak mengatakan bahawa kamu tak nak terima Islam, sudah, kamu tak nak ikut apa aku cakap, kamu balik ke tempat kamu. Rasul tidak mengatakan demikian. Bahkan Rasul mengatakan letakkan mereka dalam suasana masjid, mereka akan buat semua perkara ini. Mereka akan tunaikan salat, mereka akan bayar zakat, mereka akan buat kerja agama sekiranya mereka duduk di suasana masjid. Di zaman Rasulullah, pencuri diikat dalam masjid. Bukan kata letak dalam masjid, dalam penjara, di rotan-rotan mereka, dilepaskan mereka. Tidak. Bahkan kata Nabi Yusuf rahmatullah alaih, orang yang mana mereka mendapat balasan daripada kejahatan mereka, mereka akan tambah lagi kejahatan dalam perkara tersebut. Seorang pencuri yang dipenjara, selepas dia keluar daripada penjara, maka dia akan jadi perampok. Sebelumnya pencuri, selepas keluar penjara dia akan jadi perompak. Indonesia panggil perampok ya? Perampok. Jadi tuan-tuan mulia, satu orang pendosa, bila dia dapat balasan daripada kejahatan dia akan timbul rasa benci kepada orang yang menghukum dia, dan selepas itu dia akan membalas dendam dengan buat kejahatan lebih besar. Rasulullah SAW bawa pencuri di dalam masjid, letak dalam masjid. Kenapa dia Rasulullah telah ikat di dalam masjid? Kenapa dia ni adalah pelaku, dia buat silap, mesti kena ikat. Sebab apa? Dia akan takut, dia akan tinggalkan masjid. Jadi letakkan dia, pencuri pun Rasulullah SAW telah paksa untuk beriktikaf dalam masjid. Hari ini kita merasakan bahawa kita tidak patut bawa orang ke masjid.
Di sana, di zaman Nabi SAW, pencuri pun diikat dalam masjid, dipaksa untuk beriktikaf. Supaya melalui kesan-kesan amal masjid akan timbul rasa benci kepada perbuatan mencuri. Jadi saya bagi tahu perkara ini. Bahawa ini dakwah kepada kebaikan itu adalah umum. Dan mencegah daripada kemungkaran itu ada syarat dia. Sebab itulah saya bagi tahu bahawa kerja ini adalah kerja umum. Kamu hendaklah ingatkan setiap manusia kepada kebaikan dan bawa mereka kepada suasana kebaikan. Supaya wujudnya sifat dalam diri dia perasaan benci untuk benci kepada kemungkaran. Satu, tuan-tuan, kita cegah kemungkaran melalui kekuatan luaran. Kita mencegah kemungkaran melalui kekuatan luaran. Satu ialah mencegah kemungkaran melalui kekuatan dalaman. Orang yang mana meninggalkan kemungkaran melalui kekuatan dalaman dia, maka dia akan tinggalkan kemungkaran itu dengan keinginan dia sendiri. Tetapi orang yang meninggalkan kemungkaran kerana kekuatan luaran, maka dia akan mencari peluang. Bilakah saya nak melakukan kemungkaran? Kenapa? Kerana perasaan takut kepada makhluk, meninggalkan kemungkaran kerana takut pada makhluk, itu dipanggil sebagai orang yang mana meninggalkan kemungkaran kerana terpaksa. Apabila tidak ada paksaan, dia akan buat lagi kemungkaran tersebut. Baik itulah kamu kena dakwahkan manusia, bawa kepada suasana kebaikan. Ini adalah tujuan utama gas kita, tujuan utama jauhlah kita. Dan inilah tujuan utama pergerakan sahabat radhiyallahu anhu, iaitu dakwah manusia bawa kepada suasana kebaikan. Utuh hamresat, bangun bersama dengan kami, mari bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami beriman. Ini tuan akan jumpa dalam jauhlah sahabat radhiyallahu anhu, dalam gas sahabat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengatakan, qum bina nu'min sa'atan. Kata Hadrat Umar radhiyallahu mengatakan, ta'al bina nu'min sa'atan. Hadrat Ammar bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, ijlis bina nu'min sa'atan. Ini adalah amalan sahabat radhiyallahu anhu. Calo hamresat, utuh hamresat, au hamresat. Mari bangun, duduk bersama dengan kami. Ini kita dapati. Tapi hari ini kita kata ini kerja baru. Bawa orang kepada suasana masjid, ini kerja baru. Saya fikir berkali-kali dalam mesyuarat bahawa ada orang kata bahawa jangan bawa orang ke masjid. Saya heran. Macam mana kamu boleh menolak perbuatan mengajak manusia kepada masjid? Astaghfirullah. Ini astaghfirullah saya cakap. Jadi Al-Quran bagi tahu satu perkara yang sangat luar biasa. Dan Al-Quran bagi tahu tidak ada orang yang lebih zalim, daripada orang yang menghalang orang lain datang ke masjid. Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang datang ke masjid. Dan lebih-lebih lagi zalim ialah orang yang mana menghalang orang untuk bawa orang lain kepada suasana masjid. Dan lebih-lebih zalim lagi orang yang mengusahakan supaya masjid ini menjadi sunyi daripada amal. Yang mengusahakan supaya masjid ini jadi sunyi daripada amal. Orang yang buat seperti ini, dia akan datang ke masjid dengan perasaan takut. Dia akan datang ke masjid dengan perasaan takut. Kenapa takut? Kerana perbuatan dosa dia tadi, Allah Ta'ala akan mewujudkan perasaan takut dalam hati dia. Allah Ta'ala berkata, "Faman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum yadkhuluna illa khaifin. Lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati 'adzabun alim." Allahu akbar, sangat luar biasa. Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran bahawa orang seperti ini akan datang ke masjid dengan perasaan takut. Untuk dia di dunia ini akan menjadi sempit, dan akhirat dia akan mendapat azab yang sangat pedih. Siapa? Orang yang mencegah orang lain datang ke masjid untuk menghidupkan zikir dan ibadat dan amal dakwah, dan dia berusaha untuk menjadikan masjid sunyi. Satu ialah golongan orang yang mana menghalang orang menghidupkan amal masjid, dan satu lagi orang yang mengusahakan supaya masjid itu jadi sunyi daripada amal. Allah wasa'a fi kharabiha, mengusahakan supaya masjid menjadi sunyi. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizy. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, untuk tarbiyah umat, untuk mewujudkan tarbiyah dan mewujudkan hubungan umat dengan Allah, ialah caranya ialah kita dakwahkan umat kepada kebaikan dan bawa mereka kepada suasana kebaikan, supaya
supaya mereka keluar daripada suasana kemungkaran dan mereka akan sedar akan kegelapan kemungkaran. Sebab apa? Sebab kamu yang melihat kemungkaran, kamu hendaklah mengubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kamu hendaklah ubah kemungkaran tersebut. Apa maksud merubah? Iaitu kamu kena rubah suasana tempat kemungkaran itu. Kamu kena ubah orang yang melakukan kemungkaran daripada tempat kemungkaran dia. Kenapa? Yang sebenarnya ialah suasana kemungkaran itu bukan perkara yang sebenar, bukan perkara utama. Yang utama ialah amal orang Islam. Kerana amalan keburukan orang Islam itu akan menyebabkan terjadinya suasana mungkar, dan amalan kebaikan umat akan mewujudkan suasana kebaikan. Faham tak tuan-tuan? Perbuatan kemungkaran orang Islam akan mewujudkan suasana kemungkaran. Perbuatan baik orang Islam akan mewujudkan suasana kebaikan. Jadi untuk menghilangkan suasana kemungkaran, kita tidak perlukan polis, tidak perlukan rotan. Kenapa tuan-tuan mulia? Kemungkaran akan wujud bila tidak adanya kebaikan. Kemungkaran akan wujud bila tidak adanya kebaikan. Bila umat melakukan kebaikan, maka kemungkaran akan hilang secara sendirinya. Sebab itulah kamu dakwah manusia, bawa mereka kepada kebaikan. Dakwah manusia bawa mereka kepada kebaikan, maka kemungkaran akan hilang secara tersendiri. Jadi saya dah melihat di zaman ini banyak mana orang yang berpelajaran, ataupun banyak mana orang yang mana inginkan kebaikan untuk umat. Mereka banyak mengusahakan untuk mencegah kemungkaran melebihi daripada usaha mengajak kepada kebaikan. Sehingga mereka mencegah kemungkaran, menyebabkan menjadi sifat benci antara satu sama lain. Sifat benci membenci antara satu sama lain. Dalam usaha untuk mencegah kemungkaran, mereka menjadi satu orang yang benci membenci antara satu sama lain. Maka hari itu, telah terjadi benci membenci ini bukan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, tetapi benci membenci telah terjadi sesama Islam. Sepatutnya sifat permusuhan ini wujud sesama orang bukan Islam, tetapi wujud sifat musuh-memusuh ini sesama orang Islam itu sendiri. Kenapa? Dan sifat permusuhan ini menyebabkan berlakunya kehancuran kepada orang Islam. Banyak mana hari ini kehancuran berlaku dalam diri orang Islam bukan kerana usaha orang bukan Islam. Mana kata demi Allah, semua kebatilan mereka bersatu untuk menghalang satu amalan sunnah istinja pun mereka tidak akan dapat menghalang. Mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, apatah lagi dengan kefarduan dan hukum-hukum Islam. Semua ahli batil mereka bersatu, mereka tidak akan dapat melawan amalan sunnah istinja. Sebanyak mana masalah yang datang pada Islam hari ini, ini adalah kerana usuli, kerana orang Islam sini melanggar usul Islam. Demi Allah, kata Maulana, demi Allah, bahawa segala kerosakan yang berlaku dalam apa-apa bahagian Islam itu bukan perbuatan orang bukan Islam. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, Maulana kata. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Ini adalah satu pemikiran yang tidak ada akal, bahawa kita kata ini adalah perbuatan orang batil. Mana kata ini rotan-rotan yang telah mengena orang Islam adalah kerana perbuatan orang Islam itu sendiri. Orang kafir mereka datang selepas berlakunya kerosakan yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri. Orang batil datang selepas itu. Mana kata semua kerosakan adalah kerosakan kita, tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang Islam ini mereka telah suka untuk berpecah belah, menyebabkan berlaku ini. Orang Islam, tuan-tuan mulia, kesatuan Islam tidak akan menyebabkan mereka suka untuk berbahas antara satu sama lain. Umar radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu buat keputusan, kata berlaku ikhtilaf.
berlaku ikhtilaf di antara Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan membunuh berkenaan dengan membunuh tawanan Badar. Tetapi melalui mesyuarat mereka telah disatukan perkataannya. Satu orang pencuri telah dibawa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan saksi pun telah dibawa. Dia telah mencuri. Dan pencuri pun telah mengaku, telah buat pengakuan, ya, saya telah mencuri. Ya, saya telah mencuri. Apa kamu telah curi? Saya telah curi unta. Saya telah curi unta. Curi apa? Curi unta. Pencuri telah dibawa datang. Unta pun telah dibawa bersama. Bahawa inilah unta yang dicuri. Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah mentakwilkan perkara itu. Telah membuat takwil ni maknanya mengatakan bahawa unta ini banyak, semua sama je muka dia. Muka dia sama saja. Mungkin kamu bawa unta kamu sendiri, tapi orang anggap kamu bawa unta orang lain. Ali dia telah takwilkan perkara tersebut. Telah buat. Mungkin kamu ingatkan unta kamu ni lah unta kamu, tapi rupa-rupanya ni lah unta orang lain. Kerana kebanyakan unta ini sama saja muka dia. Sebab itulah orang mengatakan kamu pencuri. Tak, aku rasa kamu tidak mencuri. Pencuri kata, bukan Amirul Mukminin, bukan. Saya memang rasa ini unta orang dan memang saya sengaja curi. Saya sengaja mencuri. Saya ambil dengan meyakini bahawa ini hak orang lain. Ali radhiyallahu anhu kata, panggil orang yang melakukan hukuman. Semua persediaan telah buat. Sebuah persiapan untuk memotong tangan dia telah dibuat. Umar radhiyallahu anhu bangun dan pergi. Kata, tunggu aku sini. Dia pergi lama, datang balik. Tanya, kamu ni siapa? Dia tanya kepada pencuri, kamu ni siapa? Kamu datang dari mana? Kamu datang dari mana? Apa dah jadi pada kamu? Jadi dia buat seperti mana dia tidak pernah melihat orang ini, tidak pernah jumpa orang ini. Apa dah jadi pada kamu? Kamu dah mencuri ke? Pencuri mengatakan, tak, saya tak mencuri. Pencuri mengatakan, tidak, saya tidak mencuri. Dia dalam beberapa ketika dia telah ubah percakapan dia. Maka Ali radhiyallahu anhu telah melepaskan dia. Kamu boleh pergi. Maka orang kata, wahai Amirul Mukminin, apa kamu dah buat? Apa yang kamu dah buat? Dia telah mengaku, telah buat pengakuan, dan kamu telah tanya berkali-kali kepada dia. Hazrat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa aku telah tangkap dia kerana pengakuan dia, dan aku lepaskan dia kerana penafian dia. Apabila dia mengaku, buat pengakuan, maka aku tangkap dia. Aku telah panggil orang yang menghukum. Sekarang ini dia mengatakan aku tidak mencuri, maka aku lepaskan dia. Aku telah lepaskan dia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya saya nak cerita pada tuan-tuan bahawa hari ini orang Islam, mereka telah terkesan dengan ahli batil dan mereka rasa kesian kepada ahli batil. Dan sesama Islam, mereka telah menjadi satu orang syadid, keras, benci kepada sesama Islam. Ini yang terjadi hari ini kepada orang Islam. Orang Islam telah terputus daripada kesatuan dengan membentuk berbagai-bagai jemaah, dan masing-masing sepatutnya membantu antara satu sama lain, tetapi kita sesama Islam telah berusaha untuk memburukkan sesama Islam. Inilah sebab utama menyebabkan berlakunya perpecahan kita sesama Islam. Sepatutnya kita membantu antara satu sama lain. Tetapi hanya kerana nak mencegah kemungkaran, kerana sibuk mana marah orang paling kepada lain, kerana mencegah kepada kemungkaran, maka kita telah menjadi pembangkang kepada antara satu sama lain. Sebab itulah saya bagi tahu, ini kerja dakwah dan pergerakan untuk dakwah, supaya kita nak bawa manusia kepada suasana kebaikan, dan keluarkan mereka daripada kemungkaran, bawa mereka kepada kebaikan, sehingga wujud dalam diri mereka perasaan benci kepada kemungkaran. Satu orang pesakit dia bawa ke hospital, supaya apa? Supaya dia datang kepada suasana hospital, dia akan sedar akan penyakit dia. Satu orang sedang sakit di rumah, dia tidak tahu apakah penyakit dia.
Pergi ke hospital baru dah tahu bahawa dalam buah pinggang dia ada batu. Ada kanser dalam badan dia. Maka selepas dia sakit, baru dia datang ke hospital, baru dia tahu apakah penyakit dia. Selagi mana dia di rumah dia tidak sedar akan penyakit dia. Dia tidak tahu pun akan penyakit. Ini yang perkara yang sebenar, tuan-tuan mulia. Selagi mana apabila seseorang itu dia datang kepada suasana untuk mengubati dia, barulah dia akan sedar akan penyakit dia. Begitu juga apabila datang kepada suasana amal, barulah dia akan sedar akan kemungkaran yang dia sedang lakukan. Seseorang yang duduk dalam suasana bau busuk, maka kesedaran bau busuk akan hilang daripada deria bau dia. Deria bau dia akan hilang daripada bau busuk. Begitu juga. Jadi tuan-tuan mulia, khulasa ataupun ringkasan daripada percakapan saya ini, bahawa kita kena datang kepada jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan ialah kamu secara diri kamu sendiri mengajak manusia kepada kebaikan. Dan untuk mencegah daripada kemungkaran, cara yang paling baik ialah keluarkan mereka daripada suasana kemungkaran. Keluarkan mereka daripada suasana kemungkaran. Kerana kita diperintah untuk taghyir, untuk merubah, bukan untuk menolak. Tidak. Dalam hadis baru tahu, taghyir, fal yughayyiru, ubah. Bukan kamu hapuskan, tidak. Untuk merubah, maka kamu kena ubah tempatnya. Iaitu kamu keluarkan dia daripada tempat kemungkaran, bawa kepada tempat kebaikan. Dan dalam salat Allah Ta'ala meletakkan keistimewaan untuk mencegah kemungkaran. Apa yang diberitahu oleh Al-Quran itu benar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu orang sahabat datang beritahu, ya Rasulullah, orang ini dia mencuri dan dia bersalat. Rasul mengatakan bahawa telah hampir salat dia akan mencegah dia daripada kemungkaran. Jadi sebenarnya tuan-tuan boleh, hari ini kita telah tidak ada harapan. Kita tidak ada harapan untuk mencegah kemungkaran melalui kebaikan. Padahal ayat ini memberi faham kepada kita bahawa melalui kebaikan akan mencegah kemungkaran. Hari ini usaha untuk mencegah kemungkaran, mereka tidak mengusahakan untuk mereka tidak usahakan untuk bawa manusia kepada kebaikan. Mereka hanya mengusahakan untuk mencegah kemungkaran. Jadi untuk ini kita azam semua insya-Allah bahawa saya akan buat kerja ini mengikut sifat kerja ini dan buat mengikut usul insya-Allah. Jadi semua kerja kita kena lihat kepada sirah, kepada sejarah sahabat radhiyallahu. Kerja ini bukan persatuan yang mana di setiap zaman kita buat usul baru, kita fikir usul yang khusus. Ini bukan persatuan. Persatuan berjalan mengikut kesesuaian zaman. Tetapi dakwah akan berjalan mengikut sirah. Mengikut perjalanan sahabat radhiyallahu ta'ala. Apa sahabat radhiyallahu anhu telah buat? Apa yang sahabat radhiyallahu anhu telah buat? Oleh kerana itu kita azam insya-Allah bahawa saya akan bergerak sendiri untuk kerja ini. Diri saya sendiri akan bergerak insya-Allah. Bahawa saya beritahu berkali-kali bahawa mujahadah secara amali hanya boleh dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Hanya boleh dilakukan oleh diri orang Islam itu sendiri. Tidak akan mungkin dilakukan oleh HP, handphone. Kita sendiri bergerak kepada setiap orang Islam. Ini adalah merupakan perbuatan yang sunnah untuk mujahadah. Perbuatan sunnah bagi mujahadah. Tanpa kamu bergerak sendiri menggunakan alat dan perantaraan untuk sampaikan sesuatu risalah agama, ini adalah cara kemodenan untuk sampaikan risalah agama. Dan sesungguhnya cara kemodenan ini dipenuhi dengan kegelapan. Dipenuhi dengan apa? Kegelapan. Dan dalam cara sunnah dipenuhi dengan nur, cahaya. Sebanyak mana cara kemodenan, ini adanya kemudahan. Adanya apa? Kemudahan. Tidak ada mujahadah. Tapi bergerak sendiri, pergi kepada umat. Bergerak sendiri pada umat, itulah mujahadah. Dua perompak yang sangat bahaya masuk Islam. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pilih jalan untuk berjumpa dengan perompak itu. Sahabat katakan, ya Rasulullah, jalan ini sangat bahaya. Bahaya kenapa? Kerana ada perompak. Rasulullah mengatakan, aku memang nak pilih jalan ini untuk aku dakwahkan mereka. Satu orang sedang safar yang sangat bahaya, yang mana safar dia tu bahaya, mana setiap sudut orang datang nak mencari, nak membunuh baginda. Nak mencari, nak membunuh baginda. 3 hari Rasulullah telah bersembunyi di dalam gua. 3 hari.
Orang setiap sudut datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu pun Rasulullah pilih jalan perompak. Pilih jalan perompak. Kerana apa? Hanya dengan niat untuk memberi dakwah kepada dua orang ini. Hanya hari ini jemaah kita fikir bahawa apa nak pergi apa negara ini? Di sana orang Islam, tak ada orang Islam pun. Di sana ada 4 orang Islam saja. Buat apa nak pergi dakwah? Mana kata Ari satu orang Islam, satu orang Islam murtad itu lebih berat daripada keseluruhan dunia masuk pada Islam. Kita fikir bahawa kamu ini membelanjakan sampai ratusan ribu untuk pergi ke negara tersebut yang mana hanya ada orang Islam sahaja. Ini apa faedah kamu belanjakan sampai ratusan ribu? Kamu telah membazirkan wang kamu. Maknanya kamu fikir bahawa kamu tidak memahami bahawa bergerak keluar jalan Allah ini adalah perintah Allah. Maknanya kamu masih belum memahami bahawa bergerak keluar jalan Allah Ta'ala ini adalah satu perintah Allah. Faham Bergerak keluar jalan Allah Ta'ala ini adalah perintah Allah. Sebagaimana menunaikan salat adalah perintah Allah, begitu bergerak keluar jalan Allah ini adalah perintah Allah. Bergerak keluar jalan Allah Ta'ala ini adalah perintah Allah. Dan kamu harus ingat bahawa membelanjakan harta dengan keluar jalan Allah ini adalah merupakan perintah Allah. Membelanjakan harta untuk keluar jalan Allah ini adalah perintah Allah. Ini adalah hukum Allah. Kamu adalah belanjakan harta kamu dengan keluar ke jalan Allah. Dibagi tahu bahawa kalau kamu melakukan kekurangan dalam perkara ini, kamu telah campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka. Dengan kamu mengurangkan perbelanjaan keluar jalan Allah Ta'ala ini, bererti kamu telah mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dalam ayat ini, adalah ditujukan kepada sahabat-sahabat yang ingin mengurangkan perbelanjaan untuk keluar ke jalan Allah. Hazrat Tanwi rahmatullah alaih pun menerima tafsiran ini. Dia mengatakan bahawa maksud ayat ini ialah ditujukan kepada orang yang mengurangkan perbelanjaan keluar jalan Allah. Kenapa? Sedangkan tuan-tuan berbelanja harta ini sangat banyak kelebihan dia. Berbelanja untuk untuk janda-janda, berbelanja untuk orang yang berhutang dan sebagainya, banyak kelebihan-kelebihan dia. Dan kita tidak akan jumpa sedikit sahaja amaran dalam bab perbelanjaan, dalam bab mengurangkan perbelanjaan untuk manusia. Tetapi di sini Allah Ta'ala telah menakutkan kita dengan kebinasaan, memperingatkan kita dengan kebinasaan apabila kita mengurangkan perbelanjaan untuk keluar jalan Allah. Kita renung betul-betul. Ayat ini diturunkan kepada sahabat apabila sahabat radhiyallahu anhu ingin membuat keputusan untuk duduk di Madinah selama 6 bulan. Kami nak duduk di Madinah selama 6 bulan buat kerja maqami. Kami tidak ingin keluar daripada Madinah. Selama 6 bulan kami tidak ingin keluar daripada Madinah. Selama 6 bulan ini kami nak duduk buat usaha maqami di Madinah. Turunkan ayat ke atas mereka ini tentang ini. Ayub Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bahawa makna ataupun maksud ayat ini, tanyalah daripada kami. Kamu tidak akan faham Quran tanpa melihat kepada sirah sahabat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah menjadi orang-orang yang menjadi asbab turunnya ayat. Asbabin nuzul adalah diturunkan berkenaan dengan sahabat. Kamu tanyalah kami, kata Abu Ansar radhiyallahu anhu, tanyalah kami maksud ayat ini. Ayat ini diturunkan ketika kami berkeinginan untuk tinggal di Madinah. Kami ingin duduk di Madinah bukan kerana kemunafikan, tapi kerana kecintaan kepada Islam. Kerana cinta pada Allah dan Rasul, maka kami fikir bahawa kita minta sedikit keizinan pada Rasulullah 6 bulan, nak melihat kebun kami, nak melihat perniagaan kami, nak melihat sedikit keperluan keluarga kami. Selepas 6 bulan kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kalau dengan kita hari ini kita fikir 4 bulan saya nak keluar tahun depan. Nanti setahun lagi saya nak keluar 4 bulan. Jadi apakah ayat ini tidak wajar untuk kita, tuan-tuan? Hari ini orang yang buat kerja ini, mereka merasakan bahawa hari ini orang bekerja ini mereka merasakan bahawa bergerak ke jalan Allah Ta'ala ini ada untuk belajar ilmu sahaja, untuk merubah kehidupan diri saya,
Mereka merasakan ini pergerakan untuk merubah agama dalam diri saya sahaja. Oh, kamu keluar jalan Allah supaya solat kamu jadi betul. Solat aku dah betul, kamu lah kena keluar jalan Allah. Kamu ni jahil. Bila dia keluar, maka dia dah belajar sikit. Bila disuruh keluar lagi, oh, aku dah belajar dah. Ini adalah satu salah faham yang sangat besar yang merasakan bahawa tabligh ini adalah madrasah. Ini adalah satu salah faham yang sangat besar, merasakan tabligh ini adalah madrasah. Tabligh ini adalah tempat untuk kamu belajar agama. Kamu keluar dari tabligh, kamu keluar beberapa bulan, maka kamu sudah selesai dah belajar agama. Maka kamu duduk di rumah kamu lalulah makan, minum, bagi anak bini kamu makan, tunaikan salat waktu, duduk di rumah, sebut Allah, 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 dah mati dah keadaan macam tu. Dah, habis cerita dah tabligh. Hai, Maulana kata, hai. Kamu bacalah Malfuzat Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ilyas mengatakan bahawa membetulkan salat dan kalimah melalui usaha ini adalah permulaan kerja ini. Sebagaimana anak-anak kecil belajar alif bata, begitulah juga orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar iman dan salat. Untuk belajar kalimah dan salat. Semua orang Islam di dunia ini membawa mereka kepada kefarduan, mengeluarkan seluruh umat manusia daripada kejahilan. Bawa semua manusia, hubungkan mereka dengan ilmu. Inilah maksud utama daripada pergerakan kita keluar jalan Allah. Memahami bahawa ini adalah kerja, ini adalah untuk belajar agama. Maka kita boleh kata, oh, banyak lagi ruang-ruang lain untuk kita belajar ilmu agama. Kamu boleh duduk di madrasah, duduk di pondok-pondok, di pesantren-pesantren. Enggak usah keluar tabligh. Baik, itulah tuan-tuan saya kata, kita azam, insya-Allah saya nak pergi seluruh alam, insya-Allah. Bagaimana nak guna diri dan harta kita, tempat penggunaan diri dan harta kita yang paling utama ialah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita niat dan kita mulakan langkah kaki kita. Bukan setakat angkat tangan, bahkan kita kena angkat kaki kita. Jangan nak angkat sambil duduk, Pak. Kena angkat sambil berdiri. Kalau angkat sambil duduk nanti terbuka kainnya, Pak. Jadi insya-Allah yang datang untuk 40 hari tukar jadi 4 bulan. Yang datang ulama-ulama yang datang untuk 4 bulan belum keluar setahun, tukar jadi 1 tahun, insya-Allah. Insya-Allah ni ya, Pak ya. Masya-Allah. Dan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini, sekiranya ada peluang selama kita duduk di ni, ada ulama-ulama di sini, masya-Allah, yang sedang berkhidmat, ada ulama-ulama yang sedang khidmat 2 bulan di sini. Kita belajar dari mereka, ambil peluang untuk belajar. Tanya masail daripada mereka. Mana tekan berkali-kali dalam bayan beliau supaya kita ini hubungkan diri kita dengan ulama. Kita pakai khuf, kita tanya daripada ulama bagaimana cara pemakaian khuf. Ditakuti kita pakai khuf dengan menganggap itu sunnah, tetapi sebenarnya kita dalam punah atau punah? Binasa itu punah. Kita ingatkan sunnah, tapi rupa-rupanya punah. Kenapa? Kerana enggak belajar. Jadi kita belajar, tanya daripada ulama setiap masail. Selama kita ini, kita kurangkan masa berada di mana, Pak? Di bazar, Pak. Wah, itu tempat syaitan, Pak. Nah, ini tempat mereka, masya-Allah. Kita banyakkan masa di sini dalam amal. Insya-Allah, Pak ya. Kita azam semua dan kita hidupkan suasana amar bil ma'ruf di sini, insya-Allah. Jadi pesan-pesan pada teman-teman, banyakkan masa di masjid, kurangkan di bazar. Itu tempat syaitan. Semoga Allah Taala bagi taufik pada kita semua, insya-Allah. Jazakumullah khair. Insya-Allah ada iklan, tuan-tuan. Mana